A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ala kulli ni'am, ni'matil Islam wa ni'matil iman. Syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, sama ada nikmat tu yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, sama ada yang kita minta ataupun tidak kita minta, tetap Allah anugerahkan kita dengan pelbagai nikmat yang patut kita syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu perlulah dikurniakan ataupun dibalas kembali nikmat yang Allah SWT berikan dengan kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, juga dengan jawarih, dengan anggota-anggota kita, iaitu dengan kita mengerjakan solat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota-anggota kita gerakkan untuk Allah. Telinga-telinga kita berikan dia ruang untuk mendengarkan ilmu-ilmu, tubuh badan kita spendkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita bagi untuk Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengaji, dan juga dengan hati kita perlulah kita syukuri akan segala nikmat Allah dengan kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Jadi nak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kena tiga tu komplit, dengan lidah kita syukur, ucap alhamdulillah, dengan anggota pun kita syukur juga, kita kerjakan ketaatan-ketaatan, buat solatnya, lidah kita baca Qurannya, mata kita tengok yang baik-baik, tadabbur ciptaan Allah, telinga kita dengar benda baik-baik. Itu semua adalah tanda-tanda kesyukuran, dan hati kita juga perlu bersyukur dengan kita husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai mukadimah tuan-tuan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita Asy-Syama'il Muhammadiyah yang berbicara tentang insan yang menyampaikan kepada kita tentang konsep syukur ini, iaitulah Nabi kita junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan kita membacakan kepada salah satu karangan usaha daripada ulama kita Al-Imam Tirmizi radhiyallahu anhu wa arda, yang mengumpulkan hadis-hadis berkenaan peribadi Nabi supaya kita kenal dengan Nabi kita. Tidak kita mendakwa-dakwa sahaja menyebut dalam syahadah. Setiap hari kita sebut 5 kali sehari paling kurang, kita sebut dalam solat kita lafaz syahadah, nama Nabi kita, tapi tidak kita kenali siapakah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini usaha tambahan kita untuk kita kenal siapa Nabi kita. Dan kita berada di dalam bab yang membicarakan pada tuan-tuan yang ada kitab dan tak ada boleh ambil dekat depan ini, Babu Maja'a fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 61. Bab yang menceritakan tentang lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita cerita tentang roti Nabi. Kali ini kesinambungan kepada bab-bab ini. Biasanya pengarang kitab ada sebahagiannya metodnya berbeza-beza. Metod Imam Tirmizi dia akan ada related. Lepas habis satu bab yang diletak lepasnya mesti ada kaitan. Dia letak susun itu, susunan pun ada sebab. Jadi sebelum ni kita dah bicara tuan-tuan tentang bagaimana sifat rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan pokok, makanan asas, nasi lah. Kalau makanan asasi kita nasi, makanan asasi orang Arab adalah roti. Hatta sampai sekarang pun, kalau dia orang tak dapat nasi tak apa, tapi tak boleh tak dapat roti. Makanan asasi dia. Jadi related dengan itu, orang biasa tak makan roti kosong. Walaupun ada orang buat iklan sedap dia makan begitu sahaja, tetap juga akan ada orang buat sandwich, dia isikan lauk pauk dalam roti. Nasi kosong tu walaupun sedap dimakan begitu sahaja, kalau bagi orang yang lapar lah, tak ada lauk pun nasi kosong pun jadi, dapat kicap pun sedap.
Tapi tetap maknanya orang akan kata lagi sedap kalau ada lauk. Jadi begitu juga keadaan tentang makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan makan roti kosong. Ada ketika memang makan roti kosong, tapi biasanya ada lauk lah. Dan bagaimanakah lauk yang Nabi pairkan, Nabi sertakan bersama-sama dengan makanan asasi, iaitu roti. Ini kita baca dalam hadis hari ni, insya-Allah kita habiskan satu bab ni kalau sempat. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala wa bihi ilaihi wa bi sanadin muttasil ila Imam Tirmizi radhiyallahu anhu wa arda. Qala haddatsana Muhammad bin Sahl ibn Askar wa Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibn Hassan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idam al-khal. Qala Abdullah bin Abdurrahman fi hadithihi ni'mal udmu aw al-idamu al-khal. Daripada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardaha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini kita nak tengok, ada sebahagian orang sebut makanan sunnah kan, cuka. Nabi sebut ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk cuka. Berkata Abdullah bin Abdurrahman, sebaik-baik lauk atau lauk pauk, dia bezakan sedikit pada lafaz sahajalah. Ada yang dengar al-udmu, ada yang dengar al-idam, tapi maksudnya still tak lari. Satu lauk pauk, lebih kurang lah tu, adalah cuka. Baik, dalam hadis ini jelas disebutkan tentang Nabi SAW memuji makanan. Ni'mal idam al-khal. Sebenarnya tuan-tuan, dikhabarkan dalam syarah pada masyayikh kita, yang dimaksudkan dengan hadis ini sebenarnya adalah sebahagian ulama berpandangan cuka ni bukanlah makanan sunnah. Maksud kita kata dia makanan itu sendiri bukanlah satu sunnah, ataupun kita sebutkan dia tidak di-highlight daripada sudut makanannya. Tapi sebab apa Nabi SAW dalam hadis ini Nabi memuji kepada cuka. Yang kita rasa cuka ni benda biasa je. Kalau kita puji, mungkin kambing bakar kita pujilah. Kalau rendang, lemang hak yang lembut-lembut, dalam ada jagung pula, ada kacang pula, hak tu kita pujilah, sedap betul lemang yang macam ni. Orang jual RM25 sebatang pun tak apa, macam ni kita puji, sebab bagi kita makanan tu special. Tapi apa yang special pada cuka? Cuka ni benda yang sangat simple, yang kita guna pun kadang-kadang sikit saja pada masakan. Orang tak buat cicah pun. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini Nabi puji. Sebenarnya dalam kondisi itu, waktu itu, makanan itu yang ada. Ini mengimbau kepada keadaan kita dah sebutkan, bagaimana kehidupan Nabi SAW. Nabi bukan macam kita. Kalau bulan Syawal ni open house penuh 30 hari, itu pun boleh susun. Kalau Sabtu Ahad, besok ni tengok lagi tuan-tuan. Last Syawal ni boleh susun. Breakfast rumah orang lain, tengah hari rumah orang lain, petang lain, malam lain. Kadang tu sampai datang tu tak larat dah, pening-pening dah. Banyak sangat makanan mewah. Kehidupan Nabi SAW ada ketikanya dijemput, ada orang buat kenduri, ada makanan. Itu pun kadang-kadang orang yang buat kenduri pun dia berkira-kira juga. Nak jemput banyak-banyak ni, nak jamu orang, kita pun tak berapa mampu. Jemput sikit je. Jadi sikit tu siapa yang jemput? Kita jemput orang-orang yang mulia. Mereka jemput Nabi dan orang-orang yang ada di keliling Nabi. Banyak para sahabat yang berkeadaan macam itu, jemput Nabi. Datang rumah Nabi pun ada seorang jiran Nabi yang datang nak jemput kepada Nabi SAW. Dia tentera masak marak, dalam hadis tersebut. Masak kuah-kuah ni, masak sup, pandai masak sup. Jadi jemput Nabi. Nabi kata, ini yang sebelah aku ni, ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Padahal waktu tu tak ada makanan pun, mereka tak ada makanan pun. Tapi ada jiran yang datang jemput Nabi makan. Nabi tak terus pergi, tapi Nabi tanya, kamu jemput aku je yang sebelah ni? Maknanya
Nabi ingat kepada isteri Nabi SAW. Makan sedap, ingat bini. Ya. Kalau kita makan dulu, bini ingat kemudian, dah balik baru teringat, Allah, bini tak makan lagi. Kita dah bedal berapa, setengah ekor kambing bakar. Ya. Macam-macam jenis dah bedal, balik rumah, oh ya Allah, isteri makan apa? Makan roti semalam, bang. Simpan dalam peti tak habis, ada separuh lagi, itu je makan. Lupa betul, tak ingat isteri kat rumah. Tapi ini dijemput, Nabi tanya, ini tak ajak? Orang kata, ya Rasulullah, aku nak jemput kau seorang sahaja. Sebab apa? Bajet dia. Dia nak jemput Nabi seorang sahaja. Nabi kata, minta maaf, aku tak dapat tunaikan jemputan kamu. Balik dia. Datang hari kedua, jemput lagi. Nabi tanya lagi, ni orang sebelah ni, aku nak jemput kau seorang saja, Rasulullah. Tak apalah, kalau begitu aku minta maaf, aku tak dapat tunaikan jemputan kamu. Hari ketiga datang lagi, jemput lagi, Nabi tunjuk benda yang sama, barulah dia kata, okeylah, bolehlah jemput kau dan Aisyah. Nabi bingkas bangun, disebutkan dalam riwayat itu, lumba lari. Lumba lari pergi rumah jiran tu, siapa sampai dulu. Lepas diberitahu, boleh ajak sekali orang rumah. Makna apa tuan-tuan? Nabi SAW, dia pegang satu konsep. Baginda SAW cukup kita, kalau kita membayangkan kembali bagaimana keadaan kehidupan Nabi SAW, cukup manis, cukup indah, sweet lah. Kalau Nabi lapar, Nabi takkan biarkan isterinya lapar. Kalau lapar, biar lapar sama-sama. Kalau nak kenyang, biar kenyang sama-sama. Nabi tak sampai hati, maknanya kalaupun pergi untuk diterima jemputan itu, mungkinlah orang tu akan bagi tapau juga sikit ke apa ke kan, ya, tapi still yang diberikan itu mungkin sisa-sisa yang sikit sahaja, ya. Dia kenyang, isteri lapar. Nabi SAW bukan jenis yang begitu. Nabi orang yang gentle. Nak lapar, kita lapar sama-sama. Nak kenyang, biar kenyang sama-sama, ya. Ini sifat Nabi SAW. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan hadis ini, ya, dalam riwayat-riwayat yang lain banyak lagi yang Nabi sebut. Nabi balik, Nabi tanya, wahai Aisyah, apa ada kat rumah hari ni? Jadi kalau ada benda, Aisyah akan bagi tahu. Kalau tak ada, biasanya dia bagi tahu juga, ya Rasulullah, tak ada apa-apa makanan kita hari ni, hatta kurma pun tak ada. Nabi balik sembahyang subuh contoh, tanya, apa breakfast kita hari ni? Tak ada apa ya Rasulullah, kosong, tak ada apa. Idzan ana shaim, kata Nabi. Kalau macam tu, aku puasa. Hari ni aku puasa. Ini dalil menunjukkan keharusan untuk niat puasa sunat lepas daripada terbit fajar. Puasa sunat boleh niat. Sebelum tu tak ada niat lagi nak puasa. Tengok alang-alang makan kelang kabut, bangun pagi pergi kerja, ya, kerja sibuk-sibuk. Lepas tu dah pukul 11 pagi, tak masuk apa lagi makan dalam perut. Alang-alang pukul 11 aku puasa lah hari ni. Boleh, harus hukumnya. Dalilnya adalah daripada hadis tadi. Sebab Nabi balik waktu pagi, Nabi tanya apa ada, tak ada apa-apa, Nabi kata izan ana shaim, kalau macam tu aku puasa lah. Dan kalau Nabi tanya ada, ya Rasulullah, yang ada cuma roti dan cuka. Jadi bila sebut macam itu, apa yang Nabi balas? Nabi balas dengan ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik makanan cuka lah. Untuk apa? Jaga hati orang yang ada kat rumah. Kita kalau pergi kedai mamak sekalipun, pergi dapat roti sejuk pun melenting. Order roti canai kan, roti canai sekeping, datang sampai roti sejuk ni, bila masak? Marah pula. Itu roti dah tu, itu pun mungkin dimasak lama sikit lah. Aku nak yang panas, yang baru. Ini maknanya kita kalau kita ni dengan makanan ni lebih kepada kita nak hak yang kelas-kelas saja macam tu. Lihat bagaimana Rasulullah. Kalau kita balik, apa ada kat rumah ni? Air suam dengan cuka je bang. Boleh bayang tak situasi kita balik rumah, isteri kita cakap macam tu? Tak apalah, aku makan luar lah. Apa pun tak ada. Tak beli lauk ke? Kan dah bagi dah duit dapur. Itu kita lerik-lerik lah tanya. Tapi Rasulullah SAW, kalau tak ada makanan, ana shaim. Ada makanan sesimpel cuka,
Nabi kata ni'mal idam al-khal, sebaik-baik makanan cuka. Ini tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mencela kepada makanan. Hatta makanan tu makanan yang terlalu simple dan dimakan oleh orang-orang biasa-biasa, tidak mencela kepada makanan. Sebab apa? Sebab tak ada yang lain. Jadi sebahagian ulama kata cuka ni bukanlah sunnah dengan zat dia tu yang sunnah, ya, tapi ada tapi lah. Bila kita makan, kita dah ngaji bahawa Nabi sebutkan, Nabi sendiri makan roti dan cuka. Bila Nabi dah sebut, ada pula ni'mal idam al-khal, sebaik-baik makanan adalah cuka. Nabi puji makanan itu kerana itu yang ada pada masa itu. Jadi kalau kita makan sesuatu cuka dengan niat, aku ni makan sebab Nabi pernah makan makanan ni, jadi aku nak ikut Nabi, di situ dapat pahala sunnah. Bukan cuka itu sendiri kita sunnahkan dia. Itu sebahagian daripada pandangan guru-guru kami lah, ya, kerana apa? Kerana tadilah, ya, kalau waktu tu ada daging, ternyata Nabi akan cakap ni'mal idam laham, sebaik-baik lauk daging lah, kalau ada daging masa tu, ya. Memang ada pun dalam riwayat-riwayat lain, memang Nabi puji makanan-makanan yang lain. Jadi kalau kita letakkan satu level yang paling baik adalah cuka, mana bila ada daging sini ada cuka, kita kata daging tolak tepi lah, ambil cuka lah. Mana itu kita tak tepat dengan sunnah seperti mana yang Nabi SAW sebutkan. Kita kena faham yang itu, kenapa cuka yang Nabi puji dalam hadis ni. Tapi kita kena niatkan lah, bila kita makan, niatkan ini aku buat, aku makan sebab nak ikut Nabi, insya-Allah dapat pahala sunnah di situ, kerana sunnah ittiba' Rasulullah, mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey, baik. Hadis yang berikutnya, wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harb qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa sharabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu. Daripada Sayyidina Simak bin Harb radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, bukankah kalian menikmati apa sahaja makanan dan minuman yang kalian inginkan? Aku pernah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya. Di sini satu lagi kita imbau kembali bagaimana keadaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud yang dimasukkan dalam hadis ini, Nu'man bin Bashir berkata-kata yang didengari oleh Sayyidina Simak bin Harb. Ini sama-sama sahabat, ya. Maksud kalau ayat senang kita macam ni lah, korang ni apa ndak semua makan je, tak fikir dah perut dah kenyang pun masuk lagi rasa nak makan. Itu maksudnya. Dah lah makan banyak, gelojoh pula tu. Itu maksudnya. Kamu, apa yang kamu teringin nak makan, kamu makan. Tidakkah kamu ingat pada zaman Nabi, ya, aku pernah tengok Nabi kamu. Maksudnya nak memperingatkan. Ini keadaan para sahabat, saling ingat mengingati, ya. Nabi kamu tak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya, ya. Maknanya tidak menuruti kepada hawa nafsu ketika makan, ya. Ini saranan. Tak macam kita lah, kita semua tempat ingat makan je. Semayang ingat makan, tambah malam Jumaat. Dalam Jumaat cuba imam drag sikit, dia baca Yasin, dia ambil slow-mo punya Yasin wal Qur'anil Hakim. Slow pula imam malam ni. Dah bunyi dah tu, tinik masuk isyak, baru ayat separuh baru Yasin. Dalam hati tengah baca Yasin, dalam hati ni lambatlah makan kita malam ni. Dah teringat makanan, angkat takbir pula, lagilah Iblis pula time tu lah datang, duk teringatkan makanan, makan saja. Dengar imam baca Fatihah pun jadi teringat makanan dah. Iyyaka na'budu, teringat, ya ke nak budu. Dengar imam baca Fatihah pun teringat makan juga, masuk budu juga dalam. Itu kalau kita semayang pun ingat makan.
Jadi Nabi SAW maknanya memberitahu kepada kita, makan ini untuk melunaskan keperluan tenaga badan kita untuk tujuan ibadah, itu aja. Makan ni bukan jadi benda pertama yang diambil berat dalam kehidupan. Ada-adalah, tak ada lah. Nabi simple sangat dalam bab makan, dalam bab pakai, dalam bab kenderaan. Kata Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah, tiga perkara ni Nabi sangat simple. Maknanya simple macam mana? Apa ada, ambil. Apa ada, pakai. Pada makanan, pada pakaian dan pada kenderaan. Kenderaan. Simple sangat orangnya. Tak memilih-milih. Ada orang isteri-isteri dia tahu suami dia naik gaji sikit, tak nak dah duduk bonceng belakang Honda Cup. Tak nak dah. Kau lah bang, gaji dah naik, apa tak kelas naik motor macam ni. Jadi Nabi SAW tak milih. Honda Cup pun Nabi naik. Pada zaman tu lah, haiwan-haiwan lah, himar Nabi naik. Bagal ni dia, kita kenal bagal ni Piramli je dia sebut. Bagal ni kacukan di antara keldai dan kuda. Dia besar sikit daripada keldai dan kecil sikit daripada kuda, tengah-tengah. Kuda pun Nabi naik, unta pun Nabi naik, unta merah pun Nabi naik. Unta merah ni kalau sekarang Ferrari lah. Unta merah laju sungguh. Apa yang ada, apa yang orang sediakan untuk Nabi naik, tak memilih. Jalan kaki pun biasa kebanyakan. Daripada waktu Nabi jalan kaki. Tiga benda ni, makanan, pakaian dan kenderaan. Nabi orang sangat simple. Jadi di sini diperingatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir, dia peringatkan kepada para sahabat yang dengar pada ketika itu, kamu ni makan, nak apa saja makan. Aku tengok Nabi kamu tak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya. Yang pertama, kurma ni tuan-tuan, bila disebut Nabi pun makan tak sampai penuh perut, kurma dia memang ada bahan di dalam itu yang kita tak boleh makan banyak-banyak. Terutama waktu lepas sembuh daripada sakit. Lepas sembuh daripada sakit. Memang ada riwayat disebutkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu lepas sembuh daripada sakit, banyak sungguh dia makan kurma. Nabi tegur, banyak sangat ni. Nabi risau tengok. Dia biasalah orang baru lepas baik demam, dia baru dapat selera makan. Jadi nampak tu selera makan banyak. Nabi tegur, jangan banyak sangat macam ni, kamu tu baru baik demam. Jadi kena tegur dengan Nabi. Sayyidina Ali ambil biji-biji kurma tu, ditolak depan Nabi. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk tu, Sayyidina Ali bergurau. Kata, tengok Nabi makan banyak betul. Biji-biji duduk kat depan Nabi, banyak betul Nabi makan. Nabi pun bergurau juga. Kamu tengok macam ni banyak aku makan. Ali lagi dahsyat, dengan biji-biji dia telan. Depan dia tak ada apa-apa, dia lagi dahsyat dengan biji-biji sekali dia makan. Jadi memang kajian wallahualam ni, tapi disebut oleh para masyayikh kami, kurma dia ada satu bahan yang tak elok untuk orang yang baru lepas baik demam makan banyak-banyak. Makan bukan tak boleh, makan banyak tak boleh. Jadi samalah di sini, Nabi kamu tidak pernah makan kurma yang memenuhkan perutnya. Maksud jangan sampai kenyang sangat makan kurma sajalah. Sebab kurma ni sikit saja dia paling cepat serap kepada tubuh badan. Itu hikmah kita Ramadan hari tu pun sahur kurma. Boleh tahan pula tu sampai maghrib, makan subuh 3 biji, tak makan apa-apa pun benda lain, tahan sampai maghrib. Rasa tenaga je, sebab cepat serap. 3 biji, ada orang sahur kurma 30 biji. Saya ingat tak ada juga. Tak ada, biasa 3 biji, lepas tu dia tambah-tambah lain lah, nasi ke apa ke. Tapi memang tak ada orang makan, biasanya banyak-banyak tu tak ada lah. Tambah lagi kurma ajwa. Kurma ajwa ada side effect. Kalau makan banyak, botak kepala. Botak kepala sebab mahal lah. Side effect dia. 100 gram berapa? Berapa? RM30. Mahal lah. Jadi di sini hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa nak makan tu adalah berpada-padalah seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, wabihi ilaihi qala hadatsana Abdatu ibnu Abdillah al-Khuzai
qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Muharib bin Dithar an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idam al-khal. Ya, matan hadis sama, cuma sanad saja yang berbeza. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannan qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Qilabah an Zahdam al-Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa al-Ash'ari fa utiya bi lahmi dajajin fatanahha rajulun min al-qaum faqala ma laka faqala inni ra'aituha ta'kulu shay'an fahalaftu an la akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahmad dajjaj. Baik, berkenaan dengan cuka tadi. Cuka ni kalau kita guna pun biasa kita guna untuk masak lah. Ya, kalau kita pergi ke negara-negara Arab, memang dia orang guna pakai untuk cicah dengan roti, dia bubuh dengan salatah tu. Ya, itu yang buat sedap sayur pun. Ya, cuka tu. Tapi cuka pun dia ada banyak jenis. Cuka ni biasanya dia diproses daripada perubahan proses alkohol. Sama ada cuka tu dibuat daripada buah, dia proses ni dia akan jadi arak dulu. Kalau guna anggur, anggur tu akan berubah jadi arak dulu, dan arak tu berubah semula jadi, secara semula jadi tanpa disuruh-suruh. Maksudnya tak boleh ada bahan tambahan yang mempercepatkan perubahan itu. Dia secara semula jadi, memang dia akan lalu proses tu dulu. Buah anggur jadi arak, arak akhirnya jadi cuka. Itu asas cuka. Cuka pun banyak jenis. Tuan-tuan boleh tengoklah hak saintifik punya. Cumanya yang baru-baru ni mungkin ada orang yang tanya-tanya juga tentang ada qadaya mu'asarah tentang cuka, namanya wine vinegar. Cuka wine. Ramai orang yang guna untuk dalam masakan. Jadi muzakarah fatwa kemasakan sebenarnya dah keluar fatwa dah. Dah keluar fatwa tentang cuka wine sebenarnya adalah haram. Kerana tadilah, dia perubahan tu daripada masa dia tengah jadi arak tu ada ditambah bahan tambahan supaya dia cepat tukar jadi cuka. Jadi itu yang menyebabkan jadi haram. Dalam fatwa muzakarah fatwa kebangsaan sebut, saya tak ingat kali yang keberapa, tapi disebutkan dalam fatwa itu, kalaulah kata cuka wine itu perubahannya tidak berlaku disebabkan ada tambahan, maknanya memang berlaku secara semula jadi, maka di situ halal. Kalau dia berlaku secara semula jadi, halal. Jadi macam mana kita nak tahu? Proses tu bukan kita nampak, kita tak tahu. Jadi bila benda tak tahu ni syubhah, kita ambil je lah, keluar daripada khilaf, ambil yang selamat. Yang selamat jangan pakai lah cuka wine. Banyaklah jenis-jenis cuka lain, tak ada masalah. Dan disebutkan juga adalah manfaat-manfaat cuka ni. Yang pertamanya memang buat bagi sedap lauk. Bagi sedap lauk. Walaupun bau dia tak adalah berapa sedap, tapi bila campur dalam masakan, campur dengan lauk, dia jadi sedap. Itu antara kelebihan lah. Daripada sudut kesihatan, Wallahualam, tuan-tuan boleh tengok lah. Baik, hadis yang kita bacakan tadi daripada Sayyidina Zahdam al-Jarmi radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kami bersama dengan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, fa utiya bi lahmi dajjaj. Kami didatangkan dengan daging ayam, mana orang hidang lah. Tiba-tiba seorang lelaki daripada kami menjauhkan diri, tiba-tiba dia lari sikit ke belakang. Jadi Sayyidina Abu Musa berkata, ni kenapa pula jauh-jauh? Dia menjawab, aku melihat ayam itu makan sesuatu yang kotor, maka aku bersumpah tidak akan memakannya. Maknanya dia ada satu pandangan kepada ayam. Boleh ke ni makan ni? Aku tengok ayam ni duduk patuk-patuk makan benda-benda kotor ni. Dia ada rasa jijik sedikit pada ayam. Jadi Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, udnu, sini. Mai sini, dekat. Mai. Sesungguhnya apa yang dia nak bagi tahu, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Jadi maksudnya apa yang nak diberitahu? Para sahabat pun maknanya bagi tahu pada sahabat yang menjauh daripada ayam ini, kalau dinasihatkan secara biasalah,
Saya tak makan, ayam ni boleh makan lah. Kalau bagi tahu macam tu je, ayam ni boleh makan, tak ada masalah. Mungkin dia masih lagi teragak-agak, ataupun dia masih akan menjauhkan diri kerana dia dah ada satu pandangan kepada ayam tu, pada lauk yang dia rasa tu lah. Tapi bila disebut je, sini, mai sini, aku nak bagi tahu. Aku dulu pernah nampak Nabi pun makan ayam ni. Maknanya kalau Nabi pun makan, kenapa kamu tak nak makan? Macam tu maksud dia. Jadi maksudnya tak ada masalah untuk makan ayam. Jadi dia pun itu yang pertama. Yang kedua, dia tetap disuruh makan walaupun dah tahu orang tu tak suka. Tapi tujuan dia apa? Tujuan dia relatekan dengan Nabi SAW. Orang ni walaupun dia tak suka, tapi bila bagi tahu, aku tahu kamu kata kamu jijik tengok ni, kamu tak boleh makan apa semua, tapi Nabi makan benda ni. Jadi kalau kamu nak makan pun, kamu maksudnya niatkanlah ikut Nabi, sebab Nabi makan walaupun kamu tak suka benda tu. Contoh ini pernah berlaku kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Anas satu ketika dalam hadis, nanti kita akan jumpa juga tentang hadis Nabi punya favourite antaranya adalah makan labu. Jadi kata Sayyidina Anas, sebenarnya aku tak suka pun labu tu bukannya aku tak favourite pun, tapi lepas aku tengok tiap kali dihidangkan lauk labu, Nabi akan ambil labu dulu, kuah yang ada di dalamnya labu dan daging, Nabi ambil kautkan daging, Nabi bagi sahabat, yang labunya Nabi ambil. Punya seronok, suka sangat Nabi dengan labu. Jadi kata Sayyidina Anas, aku melihat kekasihku makan, maka apa yang dikasihi oleh kekasihku, itulah benda yang aku kasih. Walaupun sebenarnya dia tak minat sangat pun, tapi dia buat, dia makan itu, dan bahkan selepas daripada itu jadi favourite dia pula. Kerana apa dia buat? Sebab Nabi dah. Walaupun hakikat daripada mulanya tak minat pun, tapi sebab tahu Nabi suka, dia pun suka. Meletakkan selera kepada apa yang dimakan oleh Nabi SAW, itu juga merupakan salah satu yang boleh jadi pahala sunnah. Jadi di sini Sayyidina Abu Musa duk peringatkan sahabat ni, makanlah. Kalau pun tak suka pun, Nabi makan benda ni. Kalau makan, sama-sama kita niatkan makan sebab nak ikut Nabi sahaja. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama keluarkan istinbat juga hukum fiqh daripada hadis ini. Walaupun ayam dilihat memakan kepada benda-benda kotor, proses daripada apa yang ada dalam perut ayam itu tetap menjadikan ayam itu halal untuk dimakan kita. Bagi kita, dia tengok patuk-patuk apa bangkai ke apa ke, kita tengok dia patuk kan, nampak dia makan benda kotor, still halal untuk kita makan ayam tersebut. Sebab ini dikeluarkan fiqh oleh para ulama kita. Jadi apa tadi, cuka dah, ayam pun Nabi makan. Hadis yang berikutnya, 5 minit ni dan Nabi ke bab ni panjang, saya banyak tak ada Nabi. وبه إليه قال حدثنا الفضل ابن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. Satu lagi jenis makanan daripada Sayyidina Safinah radhiyallahu anhu, aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging burung hubara. Siapa dia Sayyidina Safinah? Ada seorang sahabat nama Safinah. Ini yang riwayatkan hadis ni. Safinah ni maksud apa tuan-tuan? Kalau kita ngaji bahasa Arab, buka kamus, Safinah maksudnya kapal. Ini gelaran dia. Nabi yang beri gelaran ini kepada beliau. Bahkan para ulama mengatakan Safinah lebih dikenali dengan nama Safinah berbanding daripada nama sebenarnya. Nama sebenarnya pun orang pun tak berapa nak. Kalau sebut nama sebenarnya orang tak apa tahu. Tapi bila sebut Safinah, tahu ini sahabat. Kenapa Nabi SAW gelarkan dia kapal? Kerana pada satu permusafiran, Nabi SAW waktu tu tak cukup makanan.
Tak cukup makanan. Bila tak cukup, para sahabat ni akan jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, stok makanan kita nak habis. Ada berbaki sikit je, pada aku ada sikit, pada Umar ada sikit, pada ni ada sikit. Tak cukup. Macam mana kita ni? Tolonglah ya Rasulullah, doakan keberkatan. Doakan keberkatan. Jadi Nabi kata, okey, tak apa, kumpulkan. Nabi bentang satu kain. Nabi kata, yang mana ada stok tu, letak semua atas tu. Ambil semua, letak atas. Jadi letaklah yang ada, letak sampailah berhimpun di situ. Berhimpun. Banyaklah, kalau kira kan sebenarnya bertimbun lah juga. Lalu Nabi SAW doakan keberkatan kepada makanan yang dikumpulkan tu. Dan Nabi panggil Safinah ni, kamu ni, bundutkan ni, bawa. Kalau kita lah dapat arahan macam tu, kita fikir dulu, macam mana aku seorang nak bawa ni, berat ni. Makanan untuk berapa orang tu, permusafiran punya, suruh bawa, suruh pikul. Kalau kita fikir dulu, ya Rasulullah, tak ada backup ke? Ajak 2 orang kawan lagi boleh tak? Pikul sama-sama. Tapi Safinah tidak sedikit pun tidak berfikir macam tu. Nabi suruh, Safinah bawa. Tapi masa tu disebutkan nama dia lah, bawa. Jadi tak fikir banyak, ini arahan Nabi, aku kena ikut. Pergi, dibundut-bundut, dia bawa. Ternyata memang dia boleh pikul benda tu. Dan Nabi sebut, kamu adalah umpama Safinah. Kamu adalah umpama kapal yang bawa stok barang. Dan makanan itu cukup untuk semua yang ada di situ. Selepas daripada Nabi mendoakan keberkatan, cukup untuk semua, untuk kenyang sepanjang permusafiran, cukup. Yang sikit-sikit orang kumpul dia, yang dipikul oleh Safinah tadi, cukup untuk semua setelah didoakan oleh Nabi. Jadi antara keberkatan Nabi adalah yukthirul qalil, dia panggil, membanyakkan yang sikit. Itu antara mukjizatnya Nabi SAW. Yang Nabi sentuh, yang sikit boleh jadi banyak. Dalam satu riwayat, ada seorang sahabat buat jamuan. Ni tadilah, buat jamuan, berfikir-fikir kan, nak jemput ramai-ramai. Kita ada kambing seko, berapa banyak orang sangat boleh jemput. Jemputlah 2-3 orang. Jemput Nabi. Rupanya Nabi masa tu dengan geng-geng perang yang korek-parit. Nabi ajak semua 80 orang. Nabi kata, ni tak silap saya, sahabat yang tu namanya Jabir. Jabir ajak kita pergi rumah ni. Sudah. Datang 80 orang. Nak jemput 2-3 orang, 80 orang datang. Jangan risau. Nabi pergi dapur, tengok dekat kuah tu, Nabi ludah dalam periuk masakan itu. Ternyata cukup untuk beri semua 80 orang makan sehingga kenyang. Dan dah semua kenyang makan, tengok dalam tu masih diparas macam yang tak ada orang makan lagi. Jadi tuan-tuan lepas ni kalau buat kenduri, rasa tak cukup, ramai pula, jemput ahli masjid ni tadi, tengok 2-3 sap je. Pergi belakang, jangan buat terror tuan-tuan. Daripada 5 orang boleh makan, langsung semua tak boleh makan. Jangan buat pasal. Yang kita bagi laluan azan, insya-Allah kita habiskan hadis ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis yang kita bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Safinah radhiyallahu anhu, aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging burung hubara. Burung hubara sejenis burung yang panjang tengkuknya, paruhnya panjang, berwarna kekelabuan, terbang pantas, dagingnya antara daging ayam dan itik. Ini burung, sejenis burung lah. Jadi ayam pun Nabi makan, burung pun Nabi makan juga. Dia banyaklah jenis-jenis makanan ni. Itu saya sebutkan tadi. Maknanya Nabi tak milih, apa yang ada jalan, yang tak ada tak dicari. Tapi bolehlah suruh orang carikan. Yang terakhir, kita baca hadis yang terakhir ni sebab ada relate dengan yang tadi, lebih kurang sama saja, sebagai penutup kita insya-Allah. Wa bihi ilahi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub
Anil Qasim At-Tamimi an Zahdam Al-Jurmi qala kunna 'inda Abi Musa Al-Ash'ari qala faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahmu dajash wa fil qaumi rajulun min bani Taymillah ahmar ka'annahu mawla qala falam yadnu faqala lahu Abu Musa udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu faqala inni ra'aituhu ya'kulu shay'an faqadirtuhu fahalaftu alla at'amahu abada. Daripada Sayyidina Zahdam Al-Jarmi radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Zahdam berkata, dia ingin menghidangkan makanannya dan terdapat dalam hidangan itu daging ayam. Dalam sekumpulan orang terdapat seorang lelaki dari Bani Taymillah yang berkulit merah, seolah-olah bekas hamba. Zahdam berkata, lelaki itu tidak datang menghampiri, tak dekat dengan ayam tadi, lauk ayam. Abu Musa berkata kepadanya, dekatlah ke sini, sesungguhnya aku pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memakannya. Lelaki itu berkata, aku pernah tengok ayam tu makan sesuatu yang kotor, maka aku membencinya dan bersumpah tidak akan memakannya buat selama-lamanya. Jadi di sini lebih kurang dengan hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Cuma para mufassirin, para ahli tafsir ada menyebutkan bahawa bila disebutkan di sini, para ulama pernah berkata tentang hukum apabila seseorang bersumpah tidak akan makan untuk tujuan kerana dia jijik. Maknanya dia tadi yang Sayyidina Abu Musa suruh untuk makan, makanlah sebab Nabi makan. Maknanya walaupun ini makan benda kotor-kotor, sebenarnya boleh, ayam ni tak ada masalah ya, tapi still sahabat ini kata, aku tak boleh lah, aku memang dah tengok ayam itu, jadi aku benci dan aku sumpah takkan makan buat selama-lamanya. Jadi apakah hukum maknanya dia bersumpah untuk dia tak makan? Jadi apa-apa makanan yang dianggap jijik oleh diri sendiri, maka bila dia bersumpah, dia kena ikut sumpah tu lah. Bagi dia, tidak bagi orang lain. Jadi tak ada masalah sebab dia ada sedikit keluasan dalam bab itu. Macam contoh, tapi tidaklah Nabi SAW bersumpah cuma Nabi tak makan. Macam contoh apa yang dimakan oleh Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dhab. Dan Nabi tak makan. Dan tidaklah Nabi kata Nabi bersumpah, cuma Nabi sebutkan, aku ini bukan local food, bukan makanan tempat aku ni, jadi tak biasa makan. Jadi Nabi tidak makan. Jadi boleh tak kalau seseorang dia kata untuk makanan ni minta maaf, aku memang tak makan? Boleh lah, tak ada masalah ya. Cuma di sini ada nota daripada guru-guru kami, apa-apa makanan yang dianggap tak jijik oleh orang Arab dikira boleh makan. Maknanya kadang-kadang macam kita lah, dhab tu, lalu tuan-tuan makan biawak. Kita orang Melayu tak makan lah. Haji Yus di lidah macam sedap. Nak try biawak padang pasir, dhab lah ya. Jadi bagi orang Arab, contohlah dhab tadi, kita jijik, kita lalu nak makan tenggiling, tak lalu nak makan biawak ya. Tapi orang Arab, bagi dia sebahagiannya tak jijik. Jadi dalam kes itu boleh tak? Itu kalau ikut dalam mazhab Maliki dibenarkan. Mazhab Maliki dia luas sikit bab makanan. Itu kalau tuan-tuan tengok sebelum ni ada satu WhatsApp keluar ya, you want to try crocodile kebab, ada dapat tak? Kalau dia dapat dia belah buaya, makan kebab buaya ya. Memang dalam mazhab Maliki buaya halal ya. Mazhab Maliki tu saya sebut tadi luas sikit dalam bab makan ya. Ini nak taklid mazhab Maliki pula. Try buaya. Habis sungai-sungai ni. Cari buaya pula. Jadi dalam bab makanan mazhab Maliki memang agak luas sikit. Katak itu semua boleh dimakan dalam mazhab Maliki. Dia luas sikitlah. Jadi antara kawaid di situ disebutkan apa-apa makanan yang tak dianggap jijik oleh orang Arab dikira boleh makan. Tapi sebahagian orang Arab dia pelik sikit, kerang dia tak makan.
Kerang dia tak makan. Itu yang budak-budak kita masa duduk Mesir dulu. Kerang ni dia anggap macam serangga ke, macam itulah. Dia tak makan. Jadi orang Melayu kita dia memang kenyang lah, utik kerang. Pergi ke Dumiat. Dumiat tu memang tepi pantai tu. Memang kerja orang Melayu kita bawa balik sekarung seguni. Memang banyak sungguh. Tunjuk ke orang Arab, dia buat muka. Dia buat muka macam tu. Hak buaya kita pula. Itu berkenaan tentang makanan lah. Saya ingat selesai dalam bab itu. Nanti kita akan sambung. Hadis yang berikutnya ini akan menceritakan tentang satu buah yang disebut dalam Quran pula, antara makanan yang barakah, zaitun. Ini akan disebut dalam hadis yang akan datang. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam pengajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada perbicaraan kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan keberkatan daripada perhimpunan kita, dan mudah-mudahan dipandang oleh Allah SWT sebagai amalan soleh kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW. Almar'u ma'aman ahab. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang itu, iaitu orang yang seorang akan bersama dengan orang yang dia cinta. Mudah-mudahan kita cinta pada Nabi pada malam ini, dan kita bacakan syama'il Nabi. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita dalam syurga Allah, diampunkan segala dosa-dosa kita, diberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.